Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita tengok pula kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey. Perbuatan Nabi SAW yang Aisyah dalam keadaan haid, Nabi baca Quran di pangkuan Aisyah. Tengok, Allahu Akbar. Dalam kitab Fathul Bari banyak dia ambil dalil kaum muslimin. Okey kan? Ayat Quran baca kat mulut Nabi dah. Kepala Nabi dekat tak minta maaf ya, kemaluan Aisyah dekat dah. Kemaluan Aisyah ketika tu kotor tak kotor? Kotor lah, menggahit kaum muslimin dan muslimat kalian. Betul-betul. Jadi Aisyah berlapikkan dengan kain dia lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi kepala Nabi tu betul dekat kepangkuan Aisyah. Maka Nabi baca Quran. Boleh faham tu? Jadi Ibnu Hajar kaum muslimin dan muslimat mengatakan bahawa Nabi baca Quran sedangkan berdekatan dengan apa? Kemaluan Aisyah yang haid itu. Jadi apa istimbat hukum? Maka di sinilah ulama mengeluarkan hukum bolehnya menyentuh wanita. Pertama sekali boleh, iaitu boleh membaca Quran dekat tempat yang najis, boleh. Tapi bukan dalam tempat, dekat tempat yang najis, tapi bukan dalam tempat najis. Boleh faham tu? Kan kaum muslimin dan muslimat, ni tanda dia baca luar tanda. Tak mengapa dalam masalah itu. Ini pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Nawawi. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat? Aisyah dalam keadaan kotor, maka Nabi baca Quran betul-betul atas riba Aisyah. Dekat tak dekat? Lebih dekat, bersentuh lagi. Ada kaum muslimin muslimat kan, tapi tak kena tempat tu. Maka itu sebab kata Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, iaitu boleh membaca Al-Quran di dekat tempat yang najis, tak jadi masalah. Boleh. Baik. Yang kedua ialah bolehnya menyentuh wanita haid, dan tubuh dan pakaian wanita haid itu suci selama tidak terkena najis. Ya, boleh. Boleh menyentuh perempuan haid. Bahkan dalam satu riwayat kaum muslimin dan muslimat kalian, cuma ada sedikit perbezaan ulama. Perempuan dalam keadaan haid boleh disentuh, tapi ada tempat yang tak boleh disentuh. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan alim ulama. Pandangan Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala mengatakan orang perempuan dalam keadaan haid tak boleh disentuh oleh suaminya di antara pusat dengan lutut. Dia. Orang lain boleh berlaku. Boleh faham tu? Tetapi pendapat jumhur di kalangan ahli ulama, termasuk Ibnu Hajar, termasuk Imam Al-Bukhari, dia kata boleh, cuma tak boleh sentuh kemaluannya saja. Kemaluannya saja. Pendapat yang ketiga baru masuk kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu boleh bagi orang yang boleh mengawal akan nafsunya. Dia antara pusat yang menjadi dalilnya tempat keluar darah tu memang tak boleh lah. Tapi dia antara lutut dengan pusat ni kaum muslim kata menipah tak boleh. Yang pendapat lain kata boleh kalau barang siapa yang boleh kawal nafsu dia. Betul tak betul? Jadi baik. Jangan main nafsu ni, bukan kira siapa dia kaum muslimin dan muslimat kalian. Unta dia bedah habis. Kan? Ada seorang hamba Allah kaum muslimin dan muslimat kalian, dipanggil Manqabau. Kenal tak Manqabau? Orang mana ya? Orang mana Manqabau? Ismail Qabau, main Qabau pula. Padan tak silap nama.
Ismail Qabau, kaum muslimin dan muslimat kelas. Itu dia. Dia ditangkap oleh polis. Selain dia merompak, dia merogol. Yang satu kes dia rogol tu perempuan dalam keadaan haid. Anak dara dalam keadaan haid, dia pun rogol sama. Bisa Ismail Qabau ni kaum muslimin dan muslimat kelas. Baik. Habis ya? Jadi. Okey. Itu tidak mengapa dalam bab itu. Baik. Sedangkan ada satu hadis yang lain, kaum muslimin dan muslimat kelas. Bukan sekadar itu, boleh bercumbu dalam keadaan haid. Boleh. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, bila Rasulullah nak bercumbu dengan Aisyah, kata Nabi, ya Aisyah, tutuplah kemaluan kamu itu dengan kain. Faham tu? Tutuplah kemaluan kamu dengan kain. Maka Rasulullah SAW mencumbunya Aisyah radhiyallahu anha. Itu tidak mengapa. Itu dalil yang paling kuat, iaitu bahawa tak boleh sentuhlah kemaluannya saja. Baik. Habis. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar Asqalani, dia ambil daripada hadis ini, bolehnya orang sakit bersandar pada wanita haid ketika solat, iaitu selama pakaian wanita tersebut cuci, tidak terkena najis. Ini adalah pendapat Al-Imamul Qurtubi. Imam Qurtubi kata, kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau seorang itu dia sedang sakit, ya, sakit, lalu dia menyandarkan dirinya kepada perempuan sedang haid, maka dia boleh. Sandar boleh. Kamu dia pegang perempuan haid boleh. Kamu contohlah, mana ada ustaz orang nak pegang orang, ialah dia sakit, kaum muslimin dan muslimat kalian, semayang dia pegang perempuan dia, tak jadi masalah. Cuma jangan ada darah di pakaian, tak boleh lah kaum muslimin. Beza juga kaum muslimin, tapi yang tak bolehnya menanggung najis, itu tak boleh. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat, kalau kanak-kanak kita tengah semayang, betul-betul, dia pegang kita, tak apa, kita pegang dia pun tak apa, boleh. Tapi jangan tanggung dia. Kalau tanggung dia ni memang tak boleh, bermaksud kita menanggung najis. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kan, anak tu bau najis dah kaum muslimin, tiba-tiba kita tengah tahiyat duduk atas peha kita, batal tak solat? Batal lah solat kaum muslimin dan muslimat kalian, sebab dia tanggung najis. Ya ustaz, najis tak kena dekat peha kita. Betul tak kena, tapi tanggung tak tanggung? Tanggung. Bila tanggung najis, tak boleh lah. Ya ustaz, dia pakai pampers. Dia pakai pampers kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau dia pakai pampers tak najis ha. Kalau begitu berok-berok pakai pampers main duduk terus mayang. Boleh? Tak boleh lah, sebab tanggung tu. Tapi kalau tak tanggung, dia dah kena najis, pegang tak jadi tak jadi masalah kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey, itu di antaranya. Ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik. Okey. Yang Abu Wa'il tadi, Adam dia berperan dengan pegang tali ikat dia tak? Ya. Mana tak sentuh Quran tu? Itu sebab masalah sekarang ni ialah saya katakan dua pendapat. Imam Syafi'i kata tanggung budak boleh. Imam Syafi'i kata tanggung Quran. Orang perempuan dalam keadaan haid, dia tanggung Quran budak boleh, dia sentuh Quran tak dengan berlapik budak boleh. Cuma masalah wuduk saja. Dalam keadaan wuduk, kalau dia tidak ada wuduk, boleh dia pegang Quran tapi berlapik. Tapi kalau dia berjunub, kaum muslimin dan muslimat kalian, hukum dia tak boleh. Berlapik pun tak boleh, tanggung pun tak boleh. Boleh faham itu? Jadi permasalahan di sini ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, apa yang berlaku ialah kalau perempuan dalam keadaan haid itu tanggung Quran boleh atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat kalian, tanggung itu adalah boleh sebab perbuatan wa'il tadi. Tapi pula kaum muslimin sebab tapi tak habis lagi, bagus soalan itu. Dan kenapa perbuatan yang khadam wa'il tadi kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu yang mengikat Al-Quran, dia pegang ikatan Quran tadi. Dia pegang ikatan Quran tadi. Itu sebab dalil juga diambil. Kamu Ibnu Hajar pun mengatakan bahawa sesungguhnya orang perempuan haid tak boleh pegang Quran. Orang perempuan haid tidak boleh pegang Al-Quran disebabkan perbuat khadam wa'il tadi, dia pegang ikatan. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bukan sekadar pegang tak boleh, tanggung Quran pun tidak boleh. Itu saya ambil dua bab dalam permasalahan itu, dalam pandangan Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau tanggung Quran itu boleh dengan sebab hadis yang kaum muslimin dan muslimat wa'il tadi, kaum hamba dia
pegang ikatan Quran tu. Tapi kalau sekiranya menyentuh Quran, orang yang haid itu, ini yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ibnu Hajar pun mengatakan juga adalah haram kaum muslimin dan muslimat kalian tentang bab itu. Tetapi ialah tidak ada dalil yang khusus dalam masalah itu. Imam Abu Hanifah kata tidak. Kalau begitu bagaimana orang perempuan yang dia menghafal Quran sendiri, sudah bukankah dia tanggung Quran dalam jiwa dia? Sebagai hujah al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia asal berra'yi sikit kaum muslimat kebanyakan orang perempuan dia menghafal Quran, dia tanggung tak Quran di jiwa dia? Kalau dia haid bukan dia. Itu dia. Lalu pendapat ini kaum muslimin dan muslimat kalian ada bersisih. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian dalam permasalahan ini kerana bersisihnya pendapat ulama dalam masalah ini, maka tidak ada dalil yang jelas. Tak ada dalil yang jelas kaum muslimin dan muslimat kalian. Cuma mereka ambil dalil umumnya ayat tadi la ya masuk ila mutahharun itu adalah malaikat kaum muslimin dan muslimat kalian. Tapi pendapat banyak kali ada hadis kata boleh. Boleh dalam permasalahan itu. Tapi kalau sekiranya orang dia kata ustaz saya berasa hati tak sedap, kalau berasa hati tak sedap kaum muslimin dan muslimat kalian, dia nak lari daripada khilaf, ambillah Quran terjemahan. Tapi kalau orang pegang Quran dan haid ni, tak boleh kita mengatakan hukumnya haram kerana dalilnya hujah cukup kuat. Tapi bagi pendapat peribadi, bagi dia berasa tak sedap, itu terpulang bagi dia. Jadi benda pengajian ini dia luas. Baik, habis. Ada lagi sebelum nak masuk tajuk yang lain, kan jadi panjang pula. Baik. Okey, kita boleh ambil satu hadis sikit ya. Ambil satu hadis sikit boleh. Baru masuk lah. Baik. Okay. Dan seterusnya, orang yang menamakan nifas dengan sebutan haid. Orang menamakan nifas dengan sebutan haid. Pening pula tajuk ni. Sebab begini ya. Sebab ada nanti baca hadis dulu. Orang menamakan nifas dengan sebutan haid. Memanglah kaum muslimin, ulama-ulama fiqh pun membicarakan nifas itu asalnya daripada darah haid. Nifas adalah memang darah haid. Sebab apabila orang mengandung, haid dia tak keluar kaum muslimin dan muslimat kalian. Bila haid dia tak keluar, tertahan haidnya, masa beranak barulah haid tu keluar sekali dengan beranaknya itu, maka cuma tukar nama je, tak panggil haid dah, dia panggil nifas. Tapi asalnya adalah haid. Cuma nak datang ke hujah-hujah tu kena ada dalil. Tak boleh sebut saja. Imam Bukhari mengajar kepada kita, biar datang benda-benda sebut benda agama ni, haid, namakan nifas itu dengan sebutan haid, biar ada hujah. Boleh bang itu. Dia tak nak cakap sama rono begitu saja. Baik. Kita ambil sadat tebak lagi. Ba man samman nifasa haidan. Qala hadatsana Makki bin Ibrahim qala hadatsana Hisam an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah anna Zainab ibnata Ummi Salamah haddatsatu anna Salamah, banyak sangat Salamah ini ya. Haddatsat qalat baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaja'atun fi khamisatin idhaitu fansalatu fa akhadtu siyaba haidati qala anupisti. Itu dia kalimah hadis dia. Anupisti qultu na'am fada'ani fataja'tu ma'ahu fil qamilah. Baik. Allahu akbar. Al-Makki, katanya Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hisam meriwayatkan pada kami dari Yahya bin Abi Kathir, dari Abi Salamah bahawa Zainab binti Ummu Salamah meriwayatkan kepadanya bahawa Ummu Salamah, banyak sangat Salamahnya ni, menuturkan kepadanya, ia berkata, ketika aku dan Nabi tidur dalam satu selimut. Tu pun tidur selimut lagi. Betul. Itu dia. Baik, tiba-tiba aku haid.
Sebelum mana tidak haid. Tengah-tengah tidur datang haid. Lalu secara diam-diam aku beranjak dan mengambil pakaian pakaian haidku. Untuk apa ni? Untuk tutup atau dia akan kata untuk apa nama? Untuk haid jangan keluar. Baik. Lantas baginda bertanya, apakah kamu sedang haid? Tapi Nabi tak kata begitu. Nabi kata, adakah kamu sedang nifas? Tengok ada ya kaum muslimin dalam bangsa kita. Nabi kata anufisti. Nabi tak kata perkataan adakah engkau haid. Nabi kata anufisti. Ada. Nabi guna perkataan ni nifas. Sedangkan Ummi Salamah dia tak beranak lagi. Betul-betul tak beranak. Bagaimana Nabi kata perkataan anufisti? Sedangkan dia adalah haid. Boleh faham itu? Itu dia. Boleh faham itu? Nanti cerita kemudianlah. Qultu na'am, ya. Pada ani maka dia menyeru aku fatajatu ma'ahu, maka dia pun kaum muslimin dan tidur dengan Nabi dalam selimut yang satu. Cerita dia begini. Ummu Salamah ni dia salah seorang isteri Nabi. Isteri Nabi kaum muslimin yang paling tua. Baik, yang paling tua Ummu Salamah ni. Jadi dia nama suami ni Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Lepas tu Nabi pun berkahwinlah dengan Ummu Salamah. Masa dia kahwin Ummu Salamah tu, Ummu Salamah ni ada anak lah dengan suami dulu ya Abu Salamah ni. Di antara anaknya ialah Zainab. Zainab. Jadi semuanya duduk bawah Nabi belaka. Allah, Nabi hebat kaum muslimin. Ambil janda anak-anak yang ambil selalu. Orang zaman sekarang nak ke janda je, anak tak nak. Betul tak betul? Duk ngorak janda, anak tak nak. Kaum muslimin maklah baik. Jadi akhirnya Zainab ni duduk sekali lah dengan Nabi SAW. Anak tiri Nabi, anak kepada Ummu Salamah. Dia kata bahawa mak aku, Ummu Salamah cerita kepada aku. Itu dia. Sebab benda-benda hukum ni dia malu nak ceritakan. Tapi orang dulu kerana benda tu memang tertakluk dalam kehidupan manusia. Jadi kata Ummu Salamah, dia terang pada Zainab, satu malam aku tidur bersama dengan Nabi dengan satu selimut. Satu selimut. Tiba-tiba bila kita selimut tu, dalam keadaan tu haid aku mari. Ingat tu? Tak ada beranak-beranak kan? Haid aku mari. Bila haid aku mari, tiba-tiba aku pun keluarlah daripada selimut itu untuk mencari kain penutup haid. Dia faham tu? Kain penutup haid. Itu dia. Maka masa aku keluar tu, Nabi tersedar. Maka Nabi tanya, ke mana? Kenapa? Lalu kata Ummu Salamah, dia kata, ya Rasulullah, aku dalam keadaan haid. Faham tu? Setelah mana kena kaum muslimin dan muslimat, apabila dia keluar tu, Ummu Salamah ni keluar. Kenapa? Kata Rasulullah, anufisti. Anufisti. Nabi guna perkataan nifas kan? Nabi guna perkataan haid tak? Tidak. Jadi ini yang nak dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tajuk ni. Iaitu tajuknya berkenaan dengan kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu bahawa menamakan nifas dengan sebutan haid. Kenapa? Sedangkan Ummu Salamah tak beranak pun. Selalu dipaham darah nifas ni, darah kaum muslim mengalir ketika beranak. Sekarang ni dia haid. Kenapa Nabi gunakan perkataan anufisti? Boleh faham tu? Sikit lapaknya. Maka itu sebab Imam Bukhari ni benda macam tu dia ambil dalil lagi kaum muslimin. Nak kata kemantapan ilmu dia. Nifas dengan sebutan haid. Maksud anufisti di sini adalah bukan nifas, sebab Nabi tahu bukan Ummu Salamah beranak. Berarti maksud adakah engkau haid? Ya. Maka kata Nabi SAW, mari ke sini. Tidur juga dalam satu selimut. Boleh faham itu? Jadi inilah sepengamanan hadis. Jadi sedikit kaum muslim uraian di kalangan ahli ulama kaum muslim sebab apa yang
Ummu Salamah tu dia lari. Ya Allah, kalau nak baca panjang sikit kaum muslimin dan muslimat kalian ya. Sebenarnya kaum muslimin di dalam Islam tidak boleh seorang perempuan itu dia meninggalkan suami dia dalam keadaan suami dia tidur kecuali minta izin. Sudah. Betapa banyak perempuan kaum muslimin suami dia tidur dia tinggal suami dia gitu. Dia tak boleh kaum muslimin. Hatta nak sembahyang sunat pun kena minta izin. Walaupun suami dia malas sembahyang qiyamul lail, isteri rajin kaum muslimin, isteri rajin. Tapi dia nak bagi qiyamul lail pun dia kena minta, bang nak bangun sembahyang qiyamul lail, nak bangun sembahyang sunat ni. Kata suami dia, tak payah duduk kat abang tak pun kena taat, tak boleh main malam. Betul-betul. Gimana? Bisa suami ni kaum muslimin dan muslimat kelas. Betul tak betul? Kata perempuan, kalau begitu tak sampai bila tak boleh buat qiyamul lail. Betul tak betul? Allah suami pun faham lah juga. Ya, itu sebab sunnah ni kaum muslimin. Bukannya sunnah tu atas dasar kaum muslimin ambil satu bab, tinggal satu bab. Betul-betul. Jadi terkecuali kaum muslimin memang ya betul. Tapi kita sebagai suami ni memang hukum memang tak boleh. Betul tak betul? Memang tak boleh. Jadi kita sebagai suami ni maafkanlah isteri-isteri kita tu. Betul-betul. Walaupun hukumnya tak boleh tinggal, kena sebut. Bang, tadi masalah juga ustaz kalau sebut kan ni kata pula bahasa orang nak tidur dia kacau awak benda. Betul-betul. Apa ya itu kamu muslim al-musyawarah, kena mesyuarat dulu dalam bab itu kamu muslimat kalau. Tapi memang tak boleh nak lari kamu muslimat kalau. Itu dia. Bukan tak boleh nak lari, dalam satu riwayat tak boleh nak berpaling. Barang semana isteri berpaling kepada berpaling daripada suami dan kerana suaminya marah, maka pada malam itu dapat laknat daripada malaikat. Tak boleh nak paling. Allah ustaz, nak tak paling macam mana? Tak boleh nak tidurlah saya. Bau suami tu mulut dia berukuk kuat sangat. Betul tak betul? Kalau duk tengok dia paling muka suami tu kaum muslimat, bau mulut berkeruh, bau rokok kuat sangat ustaz, nak tidur mana? Macam mana nak sesuai dengan hadis ni? Betul betul. Kaum muslimin dan muslimat. Jawapannya haram merokok. Itu jawapannya. Itu dia. Mengganggu keteraman awam belaka kaum muslimin dan muslimat. Tak ada hujah dah. Jadi habis ya. Itu kaum muslimin. Jadi itu permasalahan musyawarah dululah dalam masalah itu. Jadi kaum muslimin dan itu pertama. Yang keduanya ialah bahawa yang Maimunah Ummu Salamah tu lari bukan nak tinggal Nabi kaum muslimin muslimat kalian, iaitu dia takut haidnya kena kepada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah andaian atau bercara ahli ulama, bukan nak meninggalkan suaminya. Tidak begitu. Okey. Jadi yang keduanya kaum muslimin sudah jelaslah, perempuan yang haid kaum muslimin bolehlah bersetujukan dengan isterinya, dengan suaminya, tapi jangan melakukan hubungan. Itu sama saja. InsyaAllah ni kali kita sambung ya. Panjang itu.